Okey, pelajar-pelajar sekalian, tadi kita dah tahu mana-mana kita nak asingkan akaun-akaun yang mengikut item-item tadi kan. Okey, sekarang ialah jalan di belakang saya adalah jalan kerja yang perlu pelajar-pelajar buat untuk mengimbangkan imbangan duga kita pada hari ini. Okey, ini adalah cara-cara kita nak buat imbangan duga dengan format ataupun dengan simple step lah, cara yang paling mudah. Okey, di sini tajuk kita perlu tulis, kita dah markah untuk ni, imbangan duga pada 31 Disember 20x7. Okey, ini adalah format yang paling simple lah. Okey, ini kita perlu menyenaraikan ke semua item-item di sini dan juga kita perlu klasifikasikan debit dan juga kredit. RM mesti kena tulis ya pelajar-pelajar sekalian. Okey, pertama sekali kita pergi kepada kenderaan. Seperti yang tadi, kenderaan masuk dalam akaun aset. Kalau akaun aset perlu diklasifikasikan dalam debit 16,000. Premis ialah akaun aset juga, kita perlu klasifikasikan dalam debit 60,000. Inventory awal, kita cakap tadi ialah inventory awal. Inventory awal juga masuk dalam akaun aset. So kita kena tulis kat sini inventory 1 Januari 20x8 seperti yang cikgu explain sebentar tadi. Okey, jumlah dia ialah 40,000 dalam debit. Akaun belum terima juga ialah aset sebanyak 4,750 dimasukkan dalam debit juga, dan tunai ialah akaun aset juga yang perlu dimasukkan dalam debit 1,650. Okey, selepasnya ialah overdraft bank. Overdraft bank ialah 5,900. Dia akan masuk dalam kredit. Kenapa? Dia adalah akaun liability. Okey, begitu juga dengan akaun belum bayar, pinjaman dan juga modal. Yang ni semua ialah pinjaman. Overdraft bank ialah akaun liability. Yang ni akaun liability, akaun equity. So yang ni semua akan masuk dalam kredit. Okey. Ambilan ialah kontra equity daripada modal ialah akaun equity, ia adalah kontra equity bagi ambilan. So kalau kontra equity yang ni masuk dalam kredit, automatically yang vice versa akan masuk dalam debit. So 350 masuk dalam debit untuk ambilan. Jualan ialah akaun hasil. Akaun hasil kita perlu kreditkan. So kita kreditkan sejumlah 137,500. Pulangan masuk ialah pulangan jualan. So pulangan masuk ini pula ialah pulangan jualan, iaitu akaun kontra hasil daripada akaun hasil, iaitu jualan. So yang ni akan masuk debit sebab jualan masuk kredit, yang ni masuk debit. Begitu juga belian. Belian ialah akaun belanja. So belanja akan automatically masuk debit. Pulangan keluar atau pulangan belian. Pulangan belian ialah akaun kontra belanja daripada akaun belian tadi. Yang ni akan masuk dalam kredit. Berapa? 250. Duti atas belian ialah akaun belanja daripada belian, yang ni akan masuk dalam debit 1,500. Okey, komisen diterima dan juga diskaun diterima. Yang dua-dua ni adalah akaun hasil. Kalau akaun hasil akan masuk dalam kredit, iaitu 1,100 dengan 300. Okey, yang ni semua masuk dari debit. So ini semua ialah akaun belanja. Gaji, kadar bayaran, faedah atas pinjaman, alat tulis, diskaun dibayar, insurans, angkutan masuk dan juga angkutan keluar. Seperti yang saya explain tadi, angkutan masuk kita klasifikasikan dalam akaun perdagangan, angkutan keluar pula kita klasifikasikan dalam akaun untung rugi. So yang ni semua ialah belanja. Kalau belanja semua akan masuk dalam debit. Okey, sekarang belajar-belajar apa yang perlu buat, just hitungkan ke semua debit dan belajar-belajar akan dapat amount RM216,550. Begitu juga dengan kredit, amount yang sama. Kalau kita dah samakan yang ini, maksudnya kita dah berjaya membuat imbangan duga dengan cara yang lebih mudah. Okey, nak buat cara kerja ni yang mudah sebab kita dah kenal pasti ke semua akaun-akaun, mana yang masuk debit, mana yang akan masuk kredit. Kalau kita dah kenal pasti mana yang masuk debit, mana yang masuk kredit, so pelajar-pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 tidak perlu risau. Anda dah kenal pasti, anda dah boleh buat. Anda belum kenal pasti, dekat sanalah anda pelajar-pelajar akan sangkut mana nak masuk debit, mana nak masuk kredit. Kalau sila masuk debit takkan imbang, sila masuk kredit pun takkan imbang. So nak imbangkan kedua-duanya,
pelajar-pelajar kena tahu item-item yang ini, mana yang masuk debit, mana yang masuk kredit mengikut akaun-akaun yang tertentu. Okey pelajar-pelajar sekalian, okey di sini sahaja daripada Cikgu Keshun ini. Okey, kita jumpa lagi di video selepas ini atau video yang akan datang dengan cara-cara nak buat akaun dengan lebih mudah. Ini saya tunjuk pasal imbangan duga. Ada lagi banyak kan dalam akaun kita, pasal kunci kira-kira lah, akaun perdagangan lah, akaun terugi lah, banyak-banyak lagi kan nak buat penyata kewangan, ada banyak lagi. Okey, stay tune video-video daripada cikgu ni. Share the Facebook page and like the Facebook page. Kalau ada soalan berkaitan dengan imbangan duga, boleh menghubungi cikgu dengan talian tertera di dalam Facebook page. Sekian, terima kasih.